Surah Al-Ma'arij ni tuan-tuan. Ma'arij ni makna apa? Kita tak tahu. Yang kita tahu apa dia? Isra' dan Mi'raj. Mi'raj itu singular, Ma'arij plural. Apa makna Isra' dan Mi'raj? Isra' adalah perjalanan darat daripada Makkah pi Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis naik pi ke langit sampai ke Sidratil Muntaha, dia panggil apa? Mi'raj. Ma'arij plural kepada Mi'raj. Maksudnya apa? Surah Al-Ma'arij adalah surah yang menceritakan tentang Mi'raj, tentang laluan naik ke langit. Itu makna Mi'raj. Ma'arij, laluan-laluan plural naik ke langit. Kita duduk atas bumi, atas sana ada langit. Langit dia ada sab'a samawat, 7 lapis. 7 lapis langit. Nak melepasi 7 lapis langit itu, dia ada laluan dia. Dia tak boleh pergi duk rompoh suka hati. Dia ada laluan dia. Dan laluan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ma'arij, dia nak cerita dekat kita tentang laluan ini. Tentang malaikat Allah yang hari-hari duk pergi balik ni. Malaikat Allah ni hari-hari pergi balik. Malaikat Raqib dan Atid. Malaikat maut yang duk turun mai cabut nyawa. Semua malaikat Allah ni duk turun naik ni, duk turun naik. Depa duk turun naik ni, depa lalu Ma'arij. Depa lalu laluan-laluan untuk naik ke langit. Itu maksud Al-Ma'arij, dia kata. Baik, surah Al-Ma'arij ini tuan-tuan adalah surah Makkiyah. Apa maksud Makkiyah? Turun di Mekah. Bila sebut surah Al-Makkiyah, kita dah tahu dah. Surah Al-Makkiyah dia cerita lain tak ada. Dia akan cerita tentang hal akidah. Sebab mula-mula Quran turun, dia turun di Mekah, orang baru masuk Islam. So surah yang turun di Mekah ni, dia nak perbetul akidah. Orang semua turun ayat semua duk bagi tahu Allah Tuhan yang Esa. Semua ayat duk turun main duk bagi tahu kata di sana ada beberapa perkara yang dipanggil perkara sam'iyat. Perkara yang mata tengok tak nampak, tapi telinga duk dengar cerita dia. Contoh dia apa? Contohnya tentang alam kubur. Kita tak tahu. Kawan kita mati, kita pergi ziarah dia. Kita pergi sembahyang mayat dia. Kita pergi iring jenazah dia pergi sampai kubur. Kita tengok mayat dia diletak dalam lubang tu. Kita tengok mayat tu dikambuh. Kemudian apa jadi bawah tu? Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi apa jadi di bawah tu? Macam-macam jadi di bawah tu. Paling utama apa dia? Mukan nakir mai. Paling utama bila masuk kubur, paling utama apa dia? Mukan nakir mai. Lepas dia mai apa jadi? Dia jadi soal jawab. Man rabbuk? Man nabiyyuk? Benda-benda ni berlaku di dalam tu, di dalam kubur tu. Kemudian apa jadi di dalam kubur tu? Ada sebahagian mayat diluahkan kuburnya sejauh mata memandang. Ada sebahagian mayat kubur tu himpit dia, perapat dia sampai adla', sampai tulang rusuk dia berselisih. Benda ni semua kita tengok dah, kita nampak dah, kita tahu kata benda ni semua duk jadi. Macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu? Kita tahu daripada telinga kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Sam'iyat. Benda-benda ni semua dia duk mai dalam cerita-cerita dalam ayat Makkiyah. Dia duk mai dalam cerita ayat Makkiyah, cerita tentang akidah, cerita tentang kiamat. Yang kata hari kiamat ni apa dia? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang bumi ni dengan goncang yang dahsyat. Macam mana kita tahu benda ni? Benda tak jadi lagi? Quran bagi tahu. Benda ni duk mai apa? Dalam surah-surah, dalam ayat-ayat Makkiyah. Kita duk tahu pula kesudahan orang yang beriman ni apa dia? Dia akan masuk syurga. Kita tahu pula kesudahan orang-orang yang berdosa ni apa dia? Dia akan masuk neraka. Sebelum satu orang pergi syurga, sebelum satu orang pergi neraka, kita tahu ni kata cerita orang mati akan dibangkitkan di satu tempat. Nama tempat tu mahsyar. Kita tahu pula di sana ada satu proses yang dipanggil hisab ataupun kiraan amalan. Kita tahu pula di sana Allah akan tegakkan satu neraca untuk timbang amal baik dan amal jahat manusia. Kita tahu pula kata di sana kena lintas sirat.
kena lintas satu titi. Kita tahu pula titi itu pula ada bagi setengah orang nampak luas, ada bagi setengah orang lintas secepat kilat, ada bagi setengah orang titi tu nampak kecil macam rambut belah 7. Titi tu pula tajam. Di kiri kanan titi tu pula ada cakok-cakok besi yang duk cakok sampai jatuh isi daging orang di bawah sana. Mana kita tahu semua cerita ni mana? Daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah ciri-ciri ayat Makkiyah. Ayat yang diturunkan di Makkah. Maka ayat Makkiyah ni dia nak terang, dia nak tekankan tentang asas-asas akidah. Dia nak cerita tentang apa jadi selepas kita mati. Dan dalam ayat surah Al-Ma'arij yang kita nak baca saat lagi insya-Allah, dia juga selip dekat kita satu cerita. Ada golongan pada masa tu tak percaya apa yang Nabi abang ni. Tak percaya. Seperti mana ada golongan ini masa tu, macam itulah ada golongan ini pada hari ini. Tak percaya. Dia pergi tengok kubur, dia pergi tengok orang mati, dia tengok orang tanam, dia tengok semua tanah perapat apa semua bagi rata. Lepas tu orang sebelah abang dia kata, Allah, kita doa banyak-banyaklah supaya Allah bagi bantuan dekat dia, dia boleh jawab soal. Dia ada buat senyum. Dia ada buat senyum. Keluar pergi daripada kawasan kubur, dia kata apa? Dia kata, ya ni lah, aku bukanlah nak kata dia, tetapi orang kita ni lagi kita duk percaya benda-benda karut macam ni, kita tak maju. Dia keluar daripada kawasan kubur, dia cakap macam tu. Inilah masalah kita, ya. Orang dah pi sampai dah mana punya level dalam dunia ni, kita lagi duk cerita muka nakal lagi. Apa nak jadi dengan kita, dia kata. Tolonglah, dia kata. Ni dunia lah, dia kata. Duk sembang luar pagar masjid ya. Duk buat sembang lagu tu. Dia ada sama masa pengkebumian tadi, dia ada sama. Dia kata, hang percaya ke depa duk kata orang mati ni saat malaikat anti mai. Malaikat dalam hadis apa ke hari tu aku dengar satu ustaz duk cakap di masjid, dia kata. Fayaqudani, Nabi kata, maka dibangkitkan mayat tu dan didudukkan di dalam kubur. Dia kata, hang ni pakai yang ni, dia kata. Hang tak tengok dia pekerjap tanah, perapat apa semua, dia nak bangkit macam mana, dia kata. Dia kata, aku tak boleh dengan puak-puak ni. Tuan-tuan, itu hari ni hak kita nak baca ni apa dia? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada golongan ini. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Okey. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Telah minta oleh orang yang meminta supaya diturunkan azab yang jatuh tetap bagi segala kafir-kafir itu. Itu dia. Ayat Quran dia kata apa? Sa'ala sa'il. Satu orang sudah kata dekat Nabi. Sa'ala sa'il. Satu orang sudah kata dekat Nabi. Bi'azabin waqi'. Nih, dia kata azab cerita betul ke? Nih, hang duk ajak kami suruh beriman dengan Allah, hang duk ajak kami suruh tinggal berhala, hang duk habaq kat kami kalau tak mau ikut, hang tak mau nak beriman dengan Allah, Allah nanti bawa main azab. Aku nak tanya, betul ke? Dia kata kat siapa ni? Dia kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut balik benda ni dalam Quran. Sa'ala sa'il. Satu orang sudah tanya bi'azabin waqi', tentang azab yang waqi', yang mesti jadi. Jangan tak percaya kata azab ini boleh jadi. Jangan tak percaya. Dia tak percaya. Baik. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Yang azab itu pasti jatuh tetap ke atas orang kafir. Orang kafir tentu akan kena benda ni. Percaya tak percaya, benda ni akan jadi. Yang tiada baginya suatu yang boleh menolak. Dan bila mai azab ni, siapa pun tak boleh tolak. Tak boleh lawan. Tuan-tuan, berapa hari lepas kita kena ribut? Tu bukan azab, tu baru ribut kuat. Apa kita boleh buat?
Tak boleh buat tuan-tuan. Kita boleh ambil gambar hantar masuk Facebook je lah. Itu saja. Hak pasu bunga terbalik ya tak apalah. Ni hak bumbung rumah dia angkat bibuh dia bumbung kawan lain. Rumah dia tak ada terpelahang, tak ada bumbung. Rumah kau tu dah ada bumbung, ada selepih lagi mai duduk kat atas. Tu baru apa? Tu baru angin kuat. Dan angin tu bukan mai kat kita, dia mai tempat lain. Dia kona je, dia kona ekor dia ribas Pulau Pinang, Kedah apa sikit, dia ribas sikitnya, Langkawi, Kelangkabut habis. Belum azab. Kita belum cakap pasal azab yang Allah buat mai, yang kata Allah Subhanahu wa taala buat mai sayhah, belum lagi. Baru hak tu pun kita dah habis dah, surrender dah, tak boleh buat apa dah. Dan masuk dalam Facebook, bagi akaun bank kepada siapa-siapa yang nak bantu kawan kita, rumah dia sudah jadi macam ni, dia nombor akaun dia. Tuan-tuan, tak boleh tahan. Kita ada ramalan cuaca, kita ada pihak kaji cuaca, mereka cuma boleh habang aja. Mereka ramalkan akan berlaku angin kuat, mereka habang, kata jaga-jaga berapa hari bulan berapa, antara pukul berapa sampai pukul berapa, dijangka Pulau Pinang akan kena ribut kuat. Kita baca dan kita pun duk tunggu-tunggu, kena bumbung angkat pergi juga. Tak boleh buat apa. Kalau bala Allah Subhanahu wa taala mai, lagi tak boleh buat apa. Ini yang Tuhan kata, lil kafirina laisa lahu dafi'. Bila mai bala Allah kepada orang-orang kafir ni, laisa lahu dafi'. Dia tak boleh nak tolak, dia tak boleh nak lawan bala tu daripada kena. Turun ayat ini kepada satu orang kafir. Dia ni lah yang bangkit challenge Nabi ni. Siapa dia ni? An-Nadhar, ataupun nama dia An-Nadhir. Dia boleh ada satu orang sebut An-Nadhar nama dia, bin Harith. Ada satu baca An-Nadhir bin Harith. Ataupun ada satu hadis lagi cerita benda yang sama dibuat oleh seorang lagi nama Abu Jahal. Yang ni popular, yang ni semua orang kenal. Okey, kata mereka dua-dua guna ayat yang sama ni, challenge Nabi ni. Apa mereka kata? Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' awi'tina bi'azabin alim. Ni An-Nadhir ni pun kata macam tu dekat Nabi, Abu Jahal pun kata macam tu dekat Nabi. Apa mereka kata? Allahumma, wahai Tuhan. Mereka pun panggil Allah juga, Tuhan. Allah juga. Allahumma, wahai Tuhan. In kana hadha huwal haqq min indik. Jika ada ini yang dibawa oleh Muhammad ini sebenar daripada engkau. An-Nadhir dengan Abu Jahal, mereka kata dekat Nabi Muhammad depan Nabi, mereka kata, ya Allah, kalaulah apa yang Muhammad kata ni betul, engkau yang suruh dia kata. Depan Nabi ni dia kata, kalaulah betul ni hak Muhammad duk abang ni, dia kata dia dapat wahyu, dia kata malaikat duk mai turun jumpa dia. Kalau hak Muhammad kata ni betul, memang betul daripada Tuhan, dia kata, fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Ni buat turun mai hujan batu daripada langit mai kat kami. Siapa kata ni? An-Nadhir dengan Abu Jahal. Dia pernah kata apa? Dia kata Nabi Muhammad ni pembohong. Yang ni bukan Tuhan yang pandai-pandai biduk reka benda ni, nak gempak kami. Okey, dia kata, ya Allah, kalaulah betul, kalau betul sungguh apa yang Muhammad kata ni mai daripada Tuhan, minta Tuhan buktikan kata betul itu, buat mai bala dekat kami dalam bentuk hujan batu, mai timpa atas kepala kami bagi kami mati bang semua. Maka hujan olehmu atas kami dengan batu daripada langit, atau datang akan kami dengan azab yang sakit. Dan dibunuh kedua ini ketika perang Badar. Itu dia. Apa jadi kepada dua orang ni? An-Nadhir bin Al-Harith dan juga Abu Jahal. Dua-dua orang yang cakap macam ini, yang cakap kata minta Tuhan cepat-cepat bawa mai bala dalam bentuk hujan batu turun daripada langit mai kena. Depa tak kena hujan batu daripada langit, tapi depa ni mati ketika perang Badar. Dua-dua depa ni mati di dalam perang Badar. Dan kata Qil itu kisah tentang Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, dan kata Qil itu kisah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya apa dia? Benda tu adalah betul.
Tuan-tuan boleh semak, adalah hadis Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari pun ada cerita. Dia kata, an Anas bin Malik qala Abu Jahlin, Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Abu Jahal pernah pergi depan Nabi, dia kata, ya Allah, kalau apa yang Muhammad kata ni betul, sungguh Tuhan yang suruh dia kata buat main hujan batu daripada langit ataupun buat main azab hak cukup teruk bagi kami kena. Hadis ni riwayat siapa? Riwayat Al-Bukhari. Dan demikian juga yang kata An-Nadhir bin Al-Haris, ada hadis yang menceritakan dia kata lagu tu di depan Nabi SAW. Baik, sambung ayat tu, dia kata minallahi dzil ma'arij, daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang empunya tangga ataupun laluan turun naik malaikat di atas langit. Kita duduk atas bumi ni, kita duduk nampak langit di atas. Rupanya dia ada highway. Dia ada highway yang menjadi laluan malaikat duduk naik turun. Malaikat yang duduk buat kerja ni duduk naik turun, bawa laporan, bawa segala persembah dekat Allah Subhanahu wa taala. Di situlah yang dipanggil ma'arij, laluan-laluan naik turun malaikat ni. Dan datang, yakni azab itu daripada Tuhan yang empunya langit itu. Azab yang duk turun mai duk kena orang-orang yang derhaka Allah ni mai daripada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang empunya laluan naik turun ke langit itu. Tuhan tu punya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, naik oleh malaikat dan juga Jibril. Yang ni yang setengah orang dia salah faham benda ni. Pasal apa? Pasal dia tak baca tafsir Quran. Dia sebut ta'rujul malaikatu warruh. Perkataan ar-ruh itu maksud dia apa? Malaikat Jibril. Siapa kata? Nabi kata. Perkataan ar-ruh bukan maksud roh kita, bukan maksud nyawa kita, tetapi malaikatu warruh, malaikat dan roh maksudnya, dan Jibril. Depa kata Jibril tu bukan malaikat ke? Kata Jibril malaikat lah. Habis pasal apa pergi sebut roh tu asin daripada malaikat? Kalau Jibril tu malaikat, padan dengan laluan itu menjadi laluan al-malaikah, termasuk dah lah dengan Jibril. Roh tu bukan maksud Jibril, roh tu maksud roh kita. Dia duduk tengkak lagu tu. No. Penyelesaian dia apa dia? Hadis Nabi SAW bagi tahu roh itu ialah malaikat Jibril. Baik, timbul persoalan. Pasal apa pula malaikat Jibril disebut asin daripada malaikat? Disebut dia asin dengan sebutan roh, dengan sebutan ar-ruh. Pasal apa? Pasal Jibril alaihi salam ni dia spesial berbanding dengan malaikat-malaikat lain. Tuan, Jibril ni dia chief malaikat. Dia chief. Dia deal dengan apa? Dia deal dengan nabi-nabi. Dia buat turun wahyu. Dia chief. Malaikat lain dengan kerja masing-masing. Tapi Jibril ni dia chief, dia ketua kepada malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala bila dia sebut malaikat tidak termasuk Jibril. Dia sebut malaikat warruh. Roh itu adalah Jibril alaihi salam. Tuan, Nabi Muhammad first time tengok Jibril ni bila? First time. Hak masa kecil belah apa semua tu tak kira lagi. Ni, dia mula-mula tengok Jibril sampai balik duk terketak-ketak pergi jumpa Khadijah ni bila? Ketika dia duk beruzlah tu. Jibril main untuk pertama kali. Lah hadis cerita apa? Hadis daripada Urwah. Dia kata Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu. Aisyah ni Nabi panggil dekat dia Aish. Nabi pendekkan nama dia Aisyah tu. Nabi panggil Aish, dalam hadis ada. Nabi sebut ya Aish. Pendek. Itu menunjuk kata nama sayang, nama timang-timangan. Kan? Nama bini Zawiyah panggil Yah. Tu kalau orang dulu. Orang Allah dia tak mau Yah ni, ini zaman cucuk peneram dengan kuih loyang. Nama Zawiyah juga dia panggil Za. Kan? Orang panggil Yah ni semua leceh ni zaman ni. Aku tak mau panggil hang Yah, aku panggil hang Za. Nampak? Kan?
Apa pun duk panggil pendek itu kira panggil sayang. Nabi panggil dekat Aisyah panggil Aish dalam setengah hadis cerita. So, hadis ni cerita kata apa? Aisyah radhiyallahu anha kata faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah yarjufu fuaduh. Aisyah kata Nabi cerita kat aku. First time Nabi nampak Jibril alaihi salam. Nabi lari balik ni mai dekat isteri dia. Isteri dia masa tu siapa dia? Khadijah. Nabi masa menikah dengan Khadijah, dia tak menikah dengan siapa pun. Khadijah seorang je isteri dia. Lepas Khadijah wafat lah, baru Nabi menikah. Nabi balik tu daripada uzlah dia tu, mai di rumah Khadijah radhiyallahu anha. Dalam keadaan yarjufu fuaduh, hati ni gementak, takut. Fantalaqat bihi ila Waraqah bin Naufal. Khadijah ni satu orang isteri yang matang. Bila laki balik keadaan macam tu, gemuruh, ketak, takut, dia tak cakap banyak. Dia terus bawa pergi rumah sepupu dia. Siapa dia? Waraqah bin Naufal. Bawa pergi rumah Waraqah bin Naufal. Wa kana rajulan tanassara. Hadis kata Waraqah bin Naufal ni dia satu orang Nasrani. Dia masa tu dia ikut agama Nasrani. Nasrani ni agama apa tuan-tuan? Agama samawi, agama langit yang Allah bawa turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Waraqah bin Naufal ikut Nasrani pada masa tu. Bahkan dia ni dalam hadis Bukhari kata apa? Yaqra'ul Injil bil Arabiyyah. Waraqah bin Naufal ni boleh baca kitab Injil dalam bahasa Arab. Dia boleh baca. Dan dia ni the most respected person pada masa tu. Orang cukup respect dekat dia pasal dia religious, dia cukup kuat beragama dan dia faham agama yang dia ikut. Dan dia sepupu Khadijah. Bila Nabi balik dalam keadaan macam tu, gemuruh takut, dia tak ada buang masa, dia bawa Nabi pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Bila sampai faqala Waraqah, Khadijah cerita ni, dia kata Nabi, dia kata Muhammad baru balik, dia duk pergi uzlah, dia balik mai tadi, dia macam ni keadaan dia. Waraqah tanya Nabi, "Madza tara?" Waraqah tua dah masa tu. Dia kata, "Muhammad, hang tengok apa ni sampai macam ni punya takut?" Fa akhbarahu, Nabi pun cerita. Nabi kata, "Saya duduk dalam gua. Tiba-tiba mai. Saya tak kenal dia ni siapa. Dia mai, dia peluk saya, dia kata Iqra ya Muhammad. Saya kata kat dia, ma ana biqari, saya tak tahu baca. Dia kata lagi Iqra, dia peluk Nabi, dia kata Iqra. Nabi kata ma ana biqari, saya tak tahu baca sungguh. Dia peluk lagi Nabi. Nabi rasa macam taklim nyawa tiap-tiap kali kena peluk. Dia kata Iqra ya Muhammad. Nabi kata ma ana biqari, aku tak reti baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun. Waraqah bin Naufal bila Nabi cerita dekat dia pengalaman Nabi dalam gua Hira jumpa dengan ni, dia dengar habis Nabi cerita, dia kata apa? Faqala Waraqah, dia kata hadzan namus. Dia kata inilah malaikat an-namus. Dalam kitab mereka dipanggil Jibril ni dengan nama An-Namus. Oh, dia kata Muhammad, hazan namus, ini malaikat, dia kata. Dan ini malaikat Namus allazi anzalallahu ala Musa. Dia kata inilah malaikat yang Allah hantar dekat Musa, dia kata. Buat turun kitab Taurat. Inilah dia, inilah malaikatnya. Wa in adrakani yaumuk ansurkan nasran muazzara. Terus Waraqah bin Naufal kata, dia kata apa? Muhammad, kalau aku panjang umur, dia tua dah masa tu, kalau aku panjang umur sampai masa engkau dilantik menjadi Nabi, aku akan tolong engkau all out, dia kata. Aku akan tolong hang all out. Pasal apa? Pasal itu malaikat Namus, itu Jibril. Siapa Jibril jumpa, orang itu akan jadi Nabi. Hang akan jadi Nabi. Kalau umur aku panjang, aku akan tolong hang, dia kata. Ansuraka nasran muazzara. Aku akan tolong hang
all out aku akan tolong hang. Pasal hang Nabi, dia kata. Waraqah bin Naufal. Maksudnya apa dia? Jibril ataupun dipanggil hadis ini namus, dia special. Dia tak turun jumpa sebarangan orang. No, dia turun jumpa orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu dalam ayat tadi disebut malaikat waruh, disebut asin dia pasal specialnya Jibril alaihi salam ini. Dia mai lagi cerita hadis ni. Dia kata apa? An Abi Ishaq Asy-Syaibani radhiyallahu anhu qala sa'altu Zir bin Hubaish an qaulillahi ta'ala fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Dia kata Abi Ishaq dia tanya kepada Zir bin Hubaish. Dia kata apa yang hang faham tentang ayat ni? Ayat 9 sampai 10 surah An-Najm. Allah kata fakana qaba qausaini aw adna. Allah cerita dalam ayat tu kata Jibril ni turun mai dekat Nabi. Dekatnya Jibril dengan Nabi ni lebih kurang jarak busar panah. Tu panah yang arrow duk tarik tu, tu busur panah tu, ujung ni dengan ujung ni jarak dia. Jibril duduk berdiri depan Nabi, jarak tu aja, jarak busur panah aja, duduk ada depan Nabi. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka Jibril alaihi salam sampaikan kepada Nabi apa yang Allah wahyukan, suruh sampai dekat Nabi. So Abi Ishaq tanya Zir, dia kata apa ni cerita hadis ni, apa dia? Kata dia apa dia? Ani bin Mas'ud annahu ra'a Jibril lahu 600 janah. Dia kata apa? Yang aku tahu Ibnu Mas'ud pernah bagi tahu. Ibnu Mas'ud ni siapa tuan-tuan? Oh, sahabat besar Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud habaq kat kami, Nabi habaq dekat dia, dia habaq dekat Nabi. Nabi kata dia pernah tengok Jibril alaihi salam ni lahu 600 janah. Dia ada 600 sayap. Jibril ni pernah sekali dia turun mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dalam rupa asal dia, dengan sayap dia macam tu, 600 sayap dia ada. Dalam hadis lain cerita apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak hijau aja di depan dia, dan itulah Jibril alaihi salam. Nabi cerita lagi pengalaman dia dengan Jibril ni. Ni yang ayat tadi sebut cerita al malaikatu waruh, disebut Jibril asin daripada nama malaikat. Pasal apa? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nazala Jibril fa ammani. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Jibril pernah turun mai dan jadi imam sembahyang kepada aku. Tuan-tuan tengok Kaabah, kalau tak pernah pergi haji, tak pernah pergi umrah pun pernah tengok gambar Kaabah. Okey. Gambar Kaabah dekat pintu. Pintu Kaabah dia tinggi sikit. Standing height tinggi sikit lagi pintu. Belik kiri Hajar Aswad. Okey. Belah bawah tu dia ada macam beam, macam foundation tu. Syazarwan dia panggil. Dekat tepi tu, tepi pintu Kaabah hala ke kanan tu, hala nak pi ke makam Ibrahim ni, ada ketir-ketir batu 4-4 sagi, batu merah, bata merah 4-4 sagi tu. Di situ apa dia tu? Tentu dia panggil Musalla Jibril. Imam Masjidil Haram bila nak jadi imam sembahyang di dataran Kaabah, dia akan tak sejarah tentu. Tang ada bata-bata merah 7 ketir ke 8 ketir bata ada tentu, dan dia hampak sejadah imam tentu. Dia panggil tempat tu apa dia? Musalla Jibril. Di situlah kononnya Jibril alaihi salam lepas dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril ajak Nabi sembahyang di situ. Ambil sempena tempat tu, Jibril ajak Nabi sembahyang, dipanggil tempat tu Musalla Jibril. Dia panggil. Dia pernah orang tanya saya, maksud saya pun tak tahu lagi. Satu sahabat tanya. Dia tahu, Ustaz perasan tak kat Kaabah tu dekat Syazarwan tu ada bata apa tu, selalu imam duk pergi sembahyang tuan tu.
Ayah duduk pi tak pernah duduk perhati tengok lah benda tu kan. Bila dia kata tu baru duduk selongkang cari. Baru jumpa Musalla Jibril. Hari tu bila penjaga kunci Kaabah Syaibani mai hari tu ni, saya dan jumpa dia sembang, saya tanya dia lah masa tu, saja tanya dia sekali pasal bata tu. Dia kata hadza yusamma Musalla Jibril, dia kata ini dinamakan Musalla Jibril, yakni dia cerita. Dia kata Jibril ajak Nabi untuk cara semayang di situ. Hadis kata apa? Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata nazala Jibril fa ammani. Jibril turun dan jadi imam sembahyang aku. Fa sallaitu ma'ahu, summa sallaitu ma'ahu, summa sallaitu ma'ahu, summa sallaitu ma'ahu, summa sallaitu ma'ahu. 5 kali. Nabi ulang 5 kali. Nabi kata Jibril turun mai, dia jadi imam semayang, aku ikut dia. Fasallaitu ma'ahu, Nabi kata aku semayang bersama dengan Jibril. Fasallaitu ma'ahu, aku semayang sama dengan Jibril. Summa sallaitu ma'ahu, kemudian aku semayang sama dengan Jibril. 5 kali Nabi sebut. Yahsabu bi asabi'ihi 5 salawat. Nabi SAW kira dengan jari dia 5 kali semayang. Dia yang kata lepas Isra' dan Mi'raj balik mai semayang 5 kali. Jibril tunjuk 5 kali semayang. Subuh macam ni, Zuhur macam ni, Asar macam ni, Maghrib macam ni, Aisyah macam ni. Tunjuk yang ni 2 rakaat, nak buat dia macam ni. Yang ni Zuhur 4 rakaat, nak buat dia macam ni. Siapa yang mengajak kepada Nabi SAW? Jibril alaihi salam. Maka Jibril ni special. Dia kata. Dan dia kata hebat lagi ni apa dia? Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata atta Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina fihi idam aw ta'am aw syarab fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhab fihi wala nasab atau kama qal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ni pula apa dia? Hadis Abu Hurairah. Dia kata pernah satu hari Jibril mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mai dekat Nabi. Jibril kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina. Ni Jibril duduk dengan Nabi ni. Dia kata ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok, Jibril panggil apa dekat Nabi? Ya Rasulullah. Respect. Jibril ni hebat tuan-tuan, dia chief malaikat. Dia panggil dengan panggilan respect dekat Nabi. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, hazihi Khadijah. Dia kata tu Khadijah isteri hang tu, qad atat ma'aha ina. Dia duk mai tu. Dia duk mai, duk bawa talam, duk bawa bekas. Fihi idam au ta'am au syarab. Jibril kata dekat Nabi, tu Khadijah tu duk mai tu, dia duk mai. Dia nak mai ke hang tu. Dia bawa satu bekas, dalam bekas tu ada idam, ada lauk, ada ta'am, ada makanan, ada syarab, ada minuman. Tu Khadijah duk bawa mai makanan, minuman, lauk semua nak bagi hang makan, dia kata. Fa idza hiya atatka. Jibril kata dekat Nabi, saat dia nanti sampai, dia sampai saat lagi, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Jibril kata kirim salam dekat Khadijah, salam daripada Tuhan dia dan daripada aku. Oh tuan-tuan, hadis ni nak abang apa tuan-tuan? Istimewanya Khadijah radhiyallahu anha. Istimewa dia. Allah kirim salam kat dia. Dan Jibril alaihi salam kirim salam dekat dia. Jibril mai jumpa Nabi. Hadis ni hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jibril mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah. Dia tunjuk no Khadijah duduk jalan mai. Khadijah duduk mai. Dia kata hazihi Khadijah ni. Khadijah ni isteri hang ni. Dia kata dia duk bawa bekas tu, dia bawa makanan nak bagi hang makan sat lagi. Ada lauk, ada makanan, ada minuman. Dia nak bagi hang makan sat lagi. Dia kata.
Saat dia sampai saat lagi, sampaikan salam daripada Allah dan salam aku dekat dia. Tuan-tuan, habang dekat Nabi ni suruhkan salam dekat Khadijah radhiyallahu anha. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab. Dan tolong habang dekat dia satu good news, satu berita baik dekat Khadijah. Sudah tersedia bagi dia satu rumah dalam syurga. Habang kat dia, Allah suruh aku habang ni, rumah dia ada dah dalam syurga, dan rumah itu daripada mutiara. Allah sedia dah dekat Khadijah. La saqab fihi wala nasab. Dan masuklah rumah tu, masuk dalam syurga esok ni, di sana tidak ada riuh rendah dan tidak ada penat lelah. Tak ada apa dah. Masuk betul-betul nak pergi rest saja di dalam syurga ni. Habang dekat dia, dia sudah ada satu rumah di dalam syurga. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak hadis yang cerita tentang Jibril alaihi salam ni. Dia kalau turun special mission, dia bawa satu misi, satu mission khas. Maka kerana tu Quran tidak gulungkan dia di dalam malaikat saja. Quran sebut al-malaikatu war-ruh. Malaikat maksudnya semua malaikat lain. War-ruh dan Jibril alaihi salam. Pasal apa? Pasal sangat istimewa Jibril ini, sehinggakan salam daripada Allah pun dia yang sampaikan kepada orang yang dikehendaki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan kerana itulah dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna, fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Sadaqallahul azim, surah Maryam ayat 64. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini apa dia ni? Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari kata kat Jibril. Jibril mai jumpa Nabi, Nabi kata kat dia, benda duk pendam dalam hati ni. Nabi lepas sekali dekat Jibril. Dia kata, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna. Dia kata, Jibril nak tanya satu, tak bolehkah turun mai kerap sikit jumpa aku? Tuan-tuan, Jibril mai jumpa tuan-tuan. Dia turun, dia miss beberapa hari tak jumpa Nabi dah, tak boleh duduk dah. Nabi dah jadi rimai dah. Awalnya Jibril tak turun, awal Jibril tak turun. Satu hari Jibril mai, Nabi lepas benda ni. Nabi kata, ya Jibril, apa yang menghalang hang daripada turun mai lagi kerap jumpa aku? Kalau boleh turun sehari 4-5 kali pun tak apa. Nabi seronok bila Jibril mai ni. Apa yang menghalang engkau daripada kerap jumpa aku? Terus Jibril baca satu ayat Quran dekat Nabi. Allah bagi jawapan, terus Jibril baca depan Nabi. Surah Maryam ayat 64. Tuhan kata, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah Jibril itu boleh turun suka hati dia, melainkan kalau dia turun, itu perintah Allah suruh dia turun. Itu dia Jibril tuan-tuan. Dia turun ni special mission, tugas-tugas khas. Dia tak boleh teringat kat Nabi turun mai, tak boleh. Allah kata turun, baru dia turun. Jadi Nabi kata, apa yang menghalang hang daripada turun lagi kerap daripada hak duk ada Allah ni? Oh, dia kata, Muhammad, ini bukan suka hati aku. Dia kata, aku turun ni perintah Allah. Allah suruh aku turun, baru aku boleh turun. Dia kata, lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Semua hak duk ada depan kita, belakang kita, kiri kanan kita, semua hak Allah Subhanahu wa taala, termasuk aku ni hak Allah. Allah suruh, baru aku boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang dikatakan hebat dan istimewanya Jibril alaihi salam ni, sehingga kan dalam ayat yang kita baca tadi, Jibril alaihi salam disebut asing daripada malaikat-malaikat yang lain. Baik, so ayat tadi dia kata apa?
Dia kata ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, naik oleh malaikat dan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ke tempat turun naik dengan kerana melakukan kerja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah, iaitu pada hari kiamat esok. Tuhan cerita yang kata hari kiamat esok ni adalah kadar satu hari di hari akhirat esok sama dengan 50,000 tahun di dunia. Cerita kita bangkit di padang mahsyar esok ni, nak tunggu turn, nak kena hisap amalan, nak tunggu turn ni di padang mahsyar ni, yang sebahagian orang matahari duduk sejengkai atas kepala ni, yang kaki duduk berdiri atas kaki orang lain ni, yang keadaan serba tak selesa ni. Keadaan itu tu satu hari di sana sama dengan 50,000 tahun di dunia. Dia kata, siapa kata ni? Dalam Quran Allah kata, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah, 50,000 tahun sehari di sana, 50,000 tahun. Tapi dia ada huraian dia. Dia kata pada hari kiamat esok yang ada kadar satu harinya 50,000 tahun dengan kiraan hari dunia, itu nisbah kepada orang kafir. Nisbah kepada orang kafir dengan sebab susah azab mereka itu. Sebab kesusahan yang dia tanggung di padang mahsyar tu, dia rasa nak habis sehari itu macam 50,000 tahun. Macam kita lah, kita duduk atas dunia ni, saat ya tak tahu malam, saat ya tak tahu malam. Pasal apa? Pasal kita orang bebas. Kita rasa pagi tadi bangkit kalang kabut pergi kerja, tak tahu tadi balik tergesa-gesa balik di rumah, mandi mandar, lompat main masjid, masa jalan cukup laju. Hal lambat ni apa tuan? Gaji ya lambat. Gaji duk rasa lambat ni, awak ni kata ni awak Allah tengok baru 19 hari bulan rasa macam duk pasal apa? Gaji aja yang rasa lambat. Hal lain semua cepat. Hal lagi rasa lambat ni apa tuan-tuan? Banduan yang duduk dalam penjara. Oh, yang tu lagi lambat tuan-tuan. Ya Allah. Dia kena hukum apa dia? Penjara 20 tahun. Jangan kata 20 tahun. Dia nak habis 20 jam pun azab duduk dalam penjara tu. Nak habis 20 jam ya. Punyalah lambat, nak boleh ke malam ni punya lambat. Pejam mata lena celik, Allah, dia kata tak tengah hari lagi, pejam mata celik, baru pukul 10, pejam mata celik. Nak habis sehari tu rasa lambat. Pasal apa? Pasal dia bukan orang yang bebas macam kita. Kita teringat lagu nak pergi kena tom yam, kita boleh pergi. Kita teringat lagu macam mana nak pergi duduk tepi laut saja, duduk tengok laut, kita boleh pergi. Mereka teringat apa pun tak boleh buat apa, duduk dalam penjara tu lah. Jadi bagi dia masa rasa lambat. Demikianlah orang kafir di neraka. Demikianlah orang kafir di padang mahsyar. Mereka nak tunggu habis sehari macam 50,000 tahun. Dia kata lagu tu. Baik. Dia kata sebabnya dia orang kafir, dia rasa kesusahan azab, maka dia rasa masa tu terlalu lama. Adapun orang-orang mukmin, maka terlebih ringan masanya itu daripada 2 rakaat sembahyang, seperti dalam hadis. Kalau dia orang yang beriman, dia duduk di mahsyar ni rasa cepat. Cepat macam mana? Macam sembahyang 2 rakaat. Macam sembahyang 2 rakaat. Syamsuri panggil dah nak pergi hisap amalan. Allahu akbar. Tuan-tuan ni punya ramai ni dengan sesak, dengan apa, tak tahu nama kita dipanggil nak pergi hisap dah amalan kita. Syamsuri dia panggil. Okey, kita kata, pasal apa? Seronok pasal nama kita dipanggil awal. Okey. Seronok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis dia kata apa? Hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia kata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman kana miqdaruhu 50 alf sana ma atwala hadzal yawm. Satu orang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat Quran yang kata yauman kana miqdaruhu 50 alf sana. Sehari di padang mahsyar di akhirat sama macam 50,000 tahun di dunia. Kata dia ni di depan Nabi, dia kata ma atwala hadzal yawm.
Dia kata, apa yang lama sangat ni? Sehari sama dengan 50,000 tahun. Dia dikata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi. Nabi kata, demi Allah, Tuhan yang nyawa aku Tuhan duk pegang, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min. Nabi kata, sesungguhnya bagi orang yang mukmin, orang yang beriman, masa tu cepat. Nabi kata, hatta yakuna akhaffa alaihi min salah maktubah yusalliha fid dunya. Sehingga kan masa tu macam sembahyang fardu yang dia buat di atas dunia. Kalau dia beriman, senang dia macam mana? Senang dia di mahsyar, cepat. Cepat macam mana? Macam satu sembahyang fardu yang dia buat di atas dunia. Tuan-tuan, sembahyang ambil 4 rakaat lah. Kata sembahyang Isya 4 rakaat. Okey, berapa minit? Berapa minit? Kena hatu imam tadi panjang sikit. Ya, apa dia baca sedap. Kita dengar berapa adik? Kan? Tara tu pun berapa minit ya? Berapa minit ya? Habis pun 5 minit lah. 5 minit. Habis pun 6 minit lah. 6 minit kalau di mahsyar kena 6 minit panggil nama, cantik lah. Mau apa lagi? Tapi nak cantik itu kena beriman lah. Kena beriman lah. Jadi kalau orang nak hantar zakat naik balik, kita tak boleh setuju lah. Itu tanda kita beriman. Kan? Pasal apa? Pasal kita tidak mahu orang yang beriman diperlakukan sebegitu rupa. Kalaulah sungguh dia ada tersilap dalam satu cakap dia, daripada ribu-ribu ucapan dia, sekali dia tersilap pergi buat contoh tak kena macam manakah dengan situasi Malaysia, bagi sorry lah dekat dia, pesan dekat dia, next time jangan buat dah contoh macam tu. That's it. Duduk di sini, habis. Kita orang Islam, kita pula pergi suruh hantar dia balik ke sana. Apa ni? Apa ciri Islam? Apa ciri iman yang ada dalam diri kita? Kita tidak rasa simpati kepada saudara seagama. Masuk agak sikit hang tu. Masuk sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita tahu apa stand yang kita nak ambil. Itu stand dia, clear. Pasal apa? Pasal melalui dia, bersebab musababkan dia, berapa ramai orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hargai dia. Betapa Allah menghargai dia, kenapa kita tidak boleh menghargai dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau jadi orang yang beriman ni, untung dia apa? Nabi SAW kata di dalam hadis tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Haythami kata hadis itu isnadnya hasan. Mai satu orang kata dekat Nabi apa tadi ni? Dia kata, ya Rasulullah, ni apa ni? Ayat Quran kata sehari di akhirat sama dengan 50,000 tahun di atas dunia. Ma atwala hadzal yawm. Apa ni punya lama masa di mahsyar esok ni? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata no. Nabi kata wallazi nafsi biyadi. Demi Allah, Tuhan yang duk pegang nyawa aku, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min. Orang kalau dia beriman, Allah akan bagi ringan dekat dia. Cepat masa dia di mahsyar esok ni. Yang orang setengah rasa sampai 50,000 tahun sehari itu, dia rasa cepat. Cepat macam mana? Nabi kata hatta yakuna akhaffa alaihi min salatin maktubah yusalliha fid dunya. Cepat macam mana satu sembahyang fardu yang dia buat di atas dunia. Kalau dia ambil 5 minit untuk siap satu sembahyang fardu, lebih kurang 5 minit saja masa dia di mahsyar esok ni. Pasal apa dia dapat kemudahan, dia dapat cepat macam tu di padang mahsyar? Pasal apa? Pasal dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak rugi kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Tak rugi. Bila kita nak tahu kata kita tak rugi memilih untuk jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, kita tak rugi. Bila kita nak tahu tuan-tuan, waktu hari nak mati kita tahu. Bukan hari di padang mahsyar, itu lambat. Hari kita nak mati kita sudah tahu. Bila mai malaikat ni, malaikat mai nak ambil nyawa kita, dia mai dengan pakaian serba putih. Tuan-tuan tahu dah, ini satu berita baik Allah bagi dekat kita.
Bila malaikat hamai dekat kita kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Masa tu kita tahu dah, kata kita termasuk dalam orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tak rugi tuan-tuan kita pilih untuk macam kita lah ni. Tak rugi. Kita pilih untuk main masjid, kita pilih untuk nak mengaji Quran, kita pilih untuk nak faham hadis, kita pilih untuk nak jadi orang yang hari-hari fikir nak buat baik, kita pilih untuk jadi orang yang nak lari daripada benda dosa dan benda jahat. Pilihan yang kita buat hari ini tak silap dah. Pasal apa? Pasal kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Inilah yang ayat ni kata. Dia kata apa? Di hari akhirat esok ada orang akan rasa satu hari di sana qadarnya khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Nabi kata no, bukan kepada semua orang. Kepada orang yang beriman, dia akan rasa masa tu cepat. Firman Allah, fasbir sabran jamila. Maka sabanglah olehmu wahai Muhammad dengan sabang yang cukup baik. Nabi pujuk Nabi. Allah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sabang. Ni orang hak mai depan-depan cabar ni. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', ayat pertama tadi ni. Mai satu orang kata dekat Nabi, ni betul kang azab hak duk mai ni? Kalau betul panggil Tuhan hang buat turun azab mai kat aku lah ni. Sabang dengan orang yang macam ni. Kerana orang-orang ni semua sabang. Fasbir sabran jamila. Maka sabanglah olehmu wahai Muhammad akan sabang yang baik, yang tiada keluh kesah padanya. Sabang maksudnya tak mau mengeluh, redha dengan apa yang Tuhan bagi. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qaribah. Bahwasanya depa lihat azab itu lambat lagi, tapi kami lihat azab itu sangat dekat. Depa doa rasa selamat, depa doa rasa tak ada apa akan kena kat depa. Depa jadi orang yang kufur, depa jadi orang yang menentang Allah, depa jadi orang yang membenci Nabi, depa rasa tak ada apa akan kena kat depa. Lambat dan benda ni mustahil, ni semua pembohong. Tuhan kata apa? Wa narahu qaribah. Tapi kami melihat azab ni dekat dengan hamba. Anytime hamba boleh kena azab aku. At any time boleh kena. Tuhan kata. Antara tertahan masuk keluar roh itu sahaja. Dia boleh mai dengan sekali tarik nafas lepas, Tuhan boleh bagi kena. Tuhan boleh buat mai malapetaka bala menimpa kita, sekelip mata gitu ya, tak tahu kena. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dia boleh buat kalau sekiranya dia nak buat. Firman Allah, yauma takunus sama kal muhl. Wallahu alam. Kita sambung lepas ini.